Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reformasi. Pada malam ini tanggal 11 Oktober 2020, kita bersama dengan pimpinan Gerak Negeri Pulau Pinang dalam bicara reformis. Bersama saya adalah tokoh reformasi sejak 1998, Saudara Zulkifli Hashim. Pada tahun sebelumnya, sebelum pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Saudara Zulkifli adalah ahli jawatankuasa UMNO bahagian Limbung Tebal. Dan ketika Datuk Seri Anwar bin Ibrahim dipecat daripada jawatan Timbalan Perdana Menteri dan juga Timbalan Presiden UMNO, tokoh hebat ini mengambil keputusan nekat meletakkan jawatan dan meninggalkan UMNO, kemudian menyertai PAS. Dan kita dengar kenapa pada ketika itu beliau nekat mengambil satu keputusan besar, meninggalkan parti terbesar orang Melayu pada ketika itu dan menyertai PAS. Kita dengarkan secara langsung isi hati Saudara Zulkifli yang kini menerajui Gerak 98 Parlimen Limbung Tebal. Abang silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari Zulkifli Hashim, Ketua Gerak Limbung Tebal. Segala penemat ketika pada masa keadaan UMNO ketika itu sudah selepas pemecatan yang menemani Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi saya dan rakan-rakan daripada pada itu kita telah pun mengambil satu tekad untuk meninggalkan UMNO dan menubuhkan PAS pada ketika itu, yang di bawah pimpinan Datuk Ustaz Fadzil Nur. Jadi kita pada ketika itu kita telah melihat bahawa perjuangan UMNO ketika itu sudah pun melencong arah terlalu jauh, dan kita ingin melihatkan bahawa satu perjuangan yang lebih dinamik kepada PAS pada ketika itu. Dan ya, pada ketika itu belum ada parti yang lagi kan. Jadi setelah itu saya bersama dengan PAS ketika itu untuk nak memberikan satu input baru, satu wadah baru kan, ketika itu. Terima kasih Abang Zul. Sebenarnya Abang Zul ni, beliau baru saja sembuh daripada serangan stroke. Jadi percakapan beliau agak kurang, tapi semangat beliau tidak pernah kendur. Dan kita juga telah pun ada mana
yang seorang lagi baru sampai, saudara Mansur Muhammad Nur, iaitu Ketua Gerak Parlimen Permatampau dan juga Timbalan Ketua Gerak Sembelapan Negeri Pulau Pinang. Saudara Mansur, silakan. Tuan-tuan, ini adalah siaran langsung pertama Gerak Pulau Pinang. Jadi serba sedikit kekurangan kita mohon maaf. Namun kita ingin menyampaikan tentang hal tujuh gerak, bercerita tentang tokoh-tokoh reformasi, dan juga kita tampilkan muka-muka baru, insya-Allah. Dalam masa yang sama juga kita akan kupas segala tentang ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim, insya-Allah pada 13 Oktober akan bertemu Dua Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara. Dan natijah dari itu berbagai-bagai yang kita dengar pada hari ini, berita-berita palsu yang dimainkan oleh pihak musuh. Mereka mengelumpur, mereka bimbang, hingga kan ada keluar daripada Raja Petra Kamarudin hari ini bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dipanggil oleh polis Bukit Aman. Mereka pula mendahului polis. Dan ada lagi lah kucing-kucing kurap yang kepanasan, yang sekarang ini juga mengambil kesempatan untuk popular dengan tuduhan-tuduhan yang tak berasas. Sedangkan kita kena sedar, rakyat kena tahu, ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim siapa tokoh ini. Ya, semua rakyat dihidangkan dengan cerita-cerita fitnah, cerita-cerita mengarut, ya, adu domba, hanya kerana tidak mahu melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim dinobatkan sebagai Perdana Menteri Malaysia. Mereka seperti tidak sayangkan negara. Kita ada tokoh, kita ada pemimpin hebat. Kenapa tak kita angkat pemimpin ini untuk menerajui negara, untuk memulihkan ekonomi negara? Kerana selama 22 bulan pemerintahan Pakatan Harapan, rakyat dan kita semua harus tahu, barang diingat bahawa Datuk Seri Anwar bin Ibrahim tidak langsung diberikan apa-apa jawatan di dalam kabinet. Jadi itu jelas menunjukkan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak boleh dipersalahkan. Seandainya benar berlaku sedikit kelemahan dalam era pemerintahan Pakatan Harapan. Namun kita lihat kembali sejarah negara di era Datuk Seri Anwar Ibrahim menerajui Kementerian Kewangan, sehingga kan beliau dinobatkan antara Menteri Kewangan terbaik dunia, antara Menteri Kewangan terbaik Asia yang dilahirkan di bumi bertuah ini. Jadi tomahan terhadap beliau, fitnah terhadap beliau tidak pernah putus. Sehingga kan beliau di dalam penjara masih lagi tomahan ini berlaku. Katanya Datuk Seri Anwar Ibrahim meminjam daripada IMF kononnya. Ternyata selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim dipecat dan dipenjarakan pada tahun selepas itu 1999, Menteri Kewangan selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim
ada yang melakukan rundingan dengan IMF. Inilah sikap manusia, baling batu sembunyi tangan. Dan rakyat dihidangkan dengan cerita-cerita pembohongan ini. Kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim sekular. Kita lihat sejarah ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Menteri Pendidikan. Apa yang beliau lakukan? Murid-murid yang telah balik bagi lelaki diwajibkan memakai seluar panjang yang beragama Islam. Murid-murid perempuan yang beragama Islam diwajibkan memakai baju kurung dan boleh bertudung. Inilah tokoh yang lengkap dengan Islamiknya, tokoh yang lengkap dengan kepakaran ekonominya, hingga kan Malaysia digelar sebagai harimau Asia pada ketika itu. Hal ini apa yang berlaku kepada negara? Rakyat bimbang, pengangguran bertambah, masih lagi berlaku pembuangan pekerja-pekerja di sektor pembuatan, sektor pencetakan. Perkara ini tidak pula dihidangkan kepada rakyat. Inilah yang ingin kita sampaikan. Inilah antara tugas gerak 98, menyatakan yang benar, memberikan maklumat yang benar kepada rakyat Malaysia. Gerak 98 akan menyokong mana-mana badan, mana-mana individu yang sehaluan dengan kami menegakkan Islam, yakni reformasi, memperkukuhkan reformasi, menghidupkan semangat reformasi, kerana reformasi itu tidak boleh mati. Reformasi itu harus dihidupkan terus subur di dada dan di jiwa seluruh rakyat Malaysia, agar negara terus makmur. Perubahan berlaku, sektor kerajaan terutamanya, badan-badan bertanggung, pasukan beruniform, agar rakyat rasa lebih selamat dan selesa, ekonomi berkembang dengan penuh adil, tidak ada rakyat yang terpinggir, tidak berlaku keterisan, tidak berlaku kebincangan, tidak berlaku rasuah yang merosakkan negara. Kita akan tetap memperkasakan gerak 98 kerana sudah 22 tahun gerak ditubuhkan. Pada tahun 2020 gerak 98 dihidupkan kembali di bawah kepimpinan Datuk Muhammad Eza Muhammad Noor, tokoh hebat, sosok reformasi, anak didik kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau juga terus difitnah, dihina, tapi beliau kental, saudara. Inilah tokoh yang sanggup dipenjarakan demi rakyat. 2 tahun ditahan di bawah ASA, tahanan tanpa bicara, kemudian mendedahkan salah laku rasuah bekas Menteri Kabinet Kerajaan UMNO dan Barisan Nasional, dan akhirnya beliau disabitkan kesalahan di bawah akta rahsia rasmi dan dipenjarakan 2 tahun ketika anak-anaknya masih kecil.
beliau tetap kental, saudara. Beliau tidak pernah mengalah. Dan pada 2 Agustus 2020, sosok tubuh dan tokoh reformasi ini, seorang yang berani secara terbuka, secara langsung memohon maaf kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, memohon maaf kepada Datuk Seri Wan Alidah Wan Ismail, memohon maaf kepada seluruh pendukung reformasi atas kekilafannya, atas kesilapannya, seandainya ia mengguris hati ketika beliau meninggalkan parti. Apalagi yang kita mahu, saudara. Sebentar lagi saya akan kupas tentang peristiwa 21 Mac 2004. Jasa besar yang dilakukan oleh saudara Eza Mamak Noor ini kepada parti. Rakyat harus tahu, Datuk Seri Anwar Ibrahim harus tahu, Datuk Seri Wan Alidah juga perlu tahu. InsyaAllah kita dengar dulu tokoh daripada Permatang Pau, anak Cokok Tokun, tempat kami bermain di belakang rumah Datuk Seri Anwar Ibrahim, Jalan Kilang Ubi. Saya dibesarkan di belakang rumah Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan pokok rambutan di depan rumah Datuk Seri Anwar Ibrahim itu meninggalkan kesan kepada saya sampai sekarang. Ini pecah kepada saya, jatuh pokok motor. Arwah Mak Ian lah yang menyelamatkan saya ketika itu. Itu kita bincang kemudian. Sekarang kita bincang tentang perjuangan, tentang hala 7 gerak sampul 8, tentang siapa Datuk Eza Mamak Noor, tentang siapa bakal perantikan 9 kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita nak bagi tahu kepada rakyat bahawa rakyat tidak pernah dihidangkan dengan perkara yang sebenarnya tentang tokoh-tokoh ini. Tetapi ketika itu media diarahkan untuk mengeluarkan cerita-cerita yang negatif, cerita-cerita yang buruk, tetapi tidak boleh dibuktikan. Hari ini kita nak bagi tahu kepada seluruh rakyat, seluruh penonton, tentang tokoh yang akan memimpin negara, yang akan memulihkan kembali ekonomi negara, yang akan membawa perubahan baru, politik baru. Dan orang Melayu, Bumi Putera tidak akan dibiarkan lemas, tidak akan dibiarkan terpinggir. Malah kita akan terus bangun di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar bin Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia, insya-Allah. Dan saudara bersama kita ini Saudara Mansur Maknum. Dan kita dengar kenapa beliau bersama dengan Gerak 98 dan sanggup mengambil tanggungjawab untuk menerjui Gerak Serban Permatang Pau, sedangkan tidak ada allowance, tidak ada dana, kita keluar duit sendiri, tetapi demi perjuangan, insya-Allah kita akan bersama hingga akhir hayat, insya-Allah. Dan kita persilakan Saudara Mansur untuk memberikan ucapan beliau, insya-Allah. Baik, terima kasih Ketua Gerak 98 Pulau Pinang, Saudara Fendi Yusof, dan Abang Zul, Ketua Gerak Nibung Tebal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah, pada malam yang bahagia ini
kita dapat sama-sama untuk mengupas sedikit tentang kemudian politik yang melanda serta ke mana arah tuju gerak 98 Pulau Pinang selepas ini. Dan sebelum itu, InsyaAllah jika diizinkan Tuhan, maka marilah sama-sama kita berdoa. Tak lama dah, 2 hari saja pun penantian 22 tahun kita boleh tunggu kan. Ini 2 hari saja. Sama-sama kita berdoa, semoga Kebawah Dunia Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong memperkenankan pemimpin yang amat kita sayangi, yang kita kagumi oleh seluruh masyarakat, tak kira berbagai-bagai jenis bangsa, etnik. Dan kita memohon supaya diperkenankan untuk diangkat Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri yang ke-9 menjadi kenyataan. Dan InsyaAllah semoga Malaysia akan bertambah maju, makmur dan harmoni dengan ciri-ciri kepimpinan yang beliau ada, dan beliau mampu membuat perubahan negara ke arah kesejahteraan, kemakmuran, dan menaikkan taraf hidup rakyat dari kesengsaraan hidup menjadi lebih sempurna. Dan Datuk Seri adalah seorang pejuang rakyat, pejuang rakyat yang cukup disenangi oleh ulama-ulama tersohor dunia, dan berbagai-bagai onak dan duri beliau telah tempuhi, dan beliau telah difitnah berbagai-bagai bentuk semata-mata untuk menafikan hak beliau sebagai seorang pemimpin yang diterima rakyat. Dan mereka ini amat mencemburui kerana mereka tidak dapat berbuat sesuatu yang apa yang dimiliki, yang Allah berikan kepada Datuk Seri Anwar, tentang kelebihan yang ada, yang sukar ada pada pemimpin lain di masa ini. Sebab itulah sekarang ini berbagai-bagai spekulasi, berbagai-bagai bentuk fitnah datang kembali. Tambah-tambah lagi dalam beberapa hari lagi Datuk Seri Anwar akan menghadap Baginda Yang di-Pertuan Agong. Maka banyak lagi lah bentuk-bentuk fitnah yang keluar. Dan kita harap semua rakyat Malaysia jangan terpedaya dengan segala pembohongan mereka, segala tipu muslihat mereka yang memainkan peranan politik secara kotor. Dan kita harap gerak 98 akan turut membantu kepimpinan di bawah naungan Datuk Seri Anwar Ibrahim nanti untuk menggempur pokok kartel di mana saja mereka berada, dan untuk turun bersama-sama dengan kepimpinan Pakatan Harapan. Kita gempur dari akar umbi, gerak dari akar umbi, dan beri keyakinan kepada rakyat bahawa suatu tsunami kebangkitan rakyat akan bermula semasa PRU ke-15 nanti. Dan kita memastikan bahawa pokok kartel ini kita tidak bagi peluang langsung untuk mereka mentadbir negara ini. Kerana buat apa kita simpan orang macam ni jikalau mereka tidak ada manfaat untuk rakyat? Mereka tamak kuasa, penyelewengan dan salah laku semata-mata untuk kepentingan diri sendiri tanpa memikirkan nasib rakyat. Apatah lagi dikemelut
yang melanda sekarang ini, yaitu COVID-19, semakin merebak. Kita tahu ada 3 menteri cukup hebat tentang income saja lah kot, kan? Tapi yang mainkan peranan penting adalah ketua pengarah Kementerian Kesihatan. Beliau saja kita nampak dalam TV pun, mana pergi 3 menteri ini? Sedangkan mereka lah yang bertanggung jawab. Dan amat menduka citakan COVID-19 ini semakin menular, dan kita harap semua rakyat Malaysia patuh dengan SOP. Dan Gerak 98 sebenarnya ada banyak program yang diaturkan di negeri Pulau Pinang ini. Sebagai contoh, pelancaran Gerak 98 di Bung Tebal yang akan dilancarkan tetapi terpaksa ditunda kerana penularan wabak COVID-19 yang semakin membimbangkan. Dan insyaAllah jika wabak COVID-19 ini berkurangan dan pelancaran akan diteruskan, untuk kita menggempur dan memberitahu kepada pokok kartel bahawa kita telah membawa satu isyarat untuk mengajak rakyat bersama-sama dengan pemimpin yang adil, pemimpin yang boleh membawa rakyat ke arah kesejahteraan, pemimpin yang boleh membersihkan negara daripada penyelewengan, penyalahgunaan kuasa dan sebagainya, dan seterusnya mengangkat negara kita di mercu kejayaan dan dikenali di seluruh dunia. Dan kita berharap semoga rakyat Malaysia sentiasa tabah dan sama-sama berdoa agar segala urusan pada 13 bulan nanti berjalan dengan lancar, dan insyaAllah suara anda adalah suara keramat, dan suara kita akan dibawa untuk bersama-sama dengan pemimpin yang kita sayangi untuk menyatakan pendirian kita bahawa kita tetap, walau apapun yang terjadi, kita tetap menyokong Datuk Seri sebagai Perdana Menteri yang ke-9 nanti. Dan insyaAllah deklarasi Perkhidmatan Tampau sentiasa bermain di jiwa dan minda kita, dan sentiasa bersebati di dalam hati nurani kita. Dan Gerak 98 yang ditubuhkan pada 22 tahun yang lalu dan diasaskan oleh almarhum Datuk Al-Fadhil Ustaz Fadhil Noor, dan roh itu tetap segar, ya tetap segar di jiwa kita, di jiwa seorang pejuang yang tidak mementingkan kebendaan, walaupun diumpan dengan berbagai-bagai bentuk kebendaan, namun darah pejuang yang mengalir pada diri kita adalah darah pejuang. Dan kita ingin melihat negara ini menjadi negara yang aman dan bebas dari segala rasuah penyelewengan, dan sama-sama kita nikmati segala kemewahan yang ada pada negara ini. Bukan untuk yang kaya pertama kaya dan yang miskin bapa kedana. Itu bukan cara yang sebenarnya yang harus dibuat oleh pemimpin yang kita pilih untuk mereka memberi kebajikan kepada kita, untuk mereka menambahkan ekonomi negara, menaikkan ekonomi negara, tetapi mereka guna kuasa dan sewenang-wenangnya untuk diri mereka sendiri tanpa memikirkan nasib rakyat yang terpinggir dan menderita. Dan sekian, terima kasih. Terima kasih Saudara Mansur, hebat. Ini adalah live kita yang pertama, dan kita lihat bagaimana untuk pertama kalinya kita dalam live. Alhamdulillah Allah memudahkan. Dan Saudara Zulkifli atau Pak Bang Zul yang baru saja sembuh daripada stroke pun boleh berbicara dengan Alhamdulillah. Kalau semangat itu melonjakkan jiwa, semangat itu kental, semangat itu tidak pernah luluh, semangat reformasi yang segar, subur, hidup,
untuk kita dengar denyut nadi rakyat. Tadi saya ada berjanji untuk menceritakan peristiwa 21 Mac tahun 2004. Sebelum ni kita dengar Azmin Ali sebut dialah tokoh, dialah yang membina parti, dialah yang masuk penjara kepala kotak dia. Sejak tertubuhnya Parti Keadilan Nasional dan setelah bergabung dengan Parti Rakyat, ditukar kepada PKR, Parti Keadilan Rakyat, Azmin Ali ni tak pernah apa kita tengok masuk penjara. Dia berani bohong, tuan-tuan. Bohong kerana untuk dapat laba politik. Kerana manusia ini bersama dengan gerombolan-gerombolan yang keluar hingga runtuhnya sebuah kerajaan, mereka telah melalui satu jalan yang semakin sempit, iaitu jalan mati. Di penghujung jalan itu adalah gaung yang mereka gali sendiri. Akhirnya mereka semua akan tolak menolak dan tergelincir. Ada yang terjun ke dalam gaung itu sendiri, dan akhirnya mereka hanya tinggalkan kenangan sebagai pengkhianat yang disebut sebagai kartel, langkah Sheraton, mengkhianati mandat rakyat. Dan rakyat harus kenang peristiwa ini, harus kenang apa yang telah berlaku, hingga kan ada ahli-ahli parlimen begitu rendah prinsip dan nilai diri mereka. Tetapi alhamdulillah, kita dengar kabar gembira, ada juga ahli-ahli parlimen yang sedar bahawa bersama Perikatan Nasional, negara menuju kepada kemunduran, negara menuju kepada huru-hara, kerana kuasa tidak ada sekatan ketika PRN, Pilihan Raya Negeri Sabah, kerajaan yang berkuasa, kerajaan yang memerintah sepatutnya mengeluarkan arahan. Tidak dibenarkan mana-mana individu, mana-mana pemimpin politik, sama ada daripada pembangkang maupun kerajaan, dilarang ke negeri Sabah untuk berkempen. InsyaAllah wabak coronavirus atau COVID-19 tidak akan merebak hingga mencecah. Hari ini 500 lebih kes penurunan tempatan, hingga kan mereka dalam tembok pun terkena. Ini satu alamat yang tidak baik, kerana kepimpinan negara bercakap berkobar-kobar, bercakap untuk rakyat, demi rakyat, keselamatan rakyat, tetapi kerana kuasa, kerana inginkan kemenangan cuma di negeri Sabah, akhirnya rakyat menderita. Siapa pun saudara, ketika kita berkempen, kita lupa tentang keselamatan, kita lupa tentang wabak ini. Kerana wabak ini
tidak pernah nampak. Hingga kan Ketua Menteri Sabah yang baru angkat sumpah positif COVID-19. Dan ada juga menteri daripada Perikatan Nasional positif COVID-19. Saya tidak salahkan pada menteri yang kena COVID-19, kerana beliau bertanggungjawab untuk, dan telah diberikan tanggungjawab untuk ke Sabah. Tapi kerajaan sepatutnya harus mengambil langkah awal mencegah. Tapi perkara itu tidak berlaku. Benda inilah sebenarnya yang harus kita lihat, kita teliti. Gerak Serapan mengambil serius perkara ini. Sebab itu pada malam ini Gerak Serapan Pulau Pinang menyarankan, menasihati semua untuk kekalkan jarak, pakai hand sanitizer, pastikan ikut SOP untuk keselamatan kita semua. Dan kita kena cek suhu. Jangan sampai kita menjadi penyebar. Baiklah tuan-tuan, kita kembali pada peristiwa 21 Mac 2004. Ya. Jasa bagi saya secara peribadi, jasa paling besar, antara jasa besar Datuk Muhammad Ezam Muhammad Noor kepada Parti Keadilan Rakyat ketika itu. Ketika itu pilihan raya umum yang ke-11, dan PKR kalah di semua tempat, zon dan parlimen. Dan dikabarkan Perbatang Pau juga kalah nipis kepada ahli calon daripada UMNO dan Barisan Nasional, bekas Imam Besar Masjid Negara Ustaz Firdaus. Ketika itu saya sudah balik ke rumah, belum sampai rumah, dalam perjalanan pulang, telefon berdering, berbunyi, dan saya lihat panggilan daripada Ezam Muhammad Noor. Saya tak jawab sebab saya sangat letih ketika itu. Saya masuk, sampai di rumah, saya masuk di rumah, saya bersihkan badan, dia telefon lagi. Saya jawab, saya masih ingat. Dia kata, Fendi, Presiden Parti dikatakan kalah di Perbatang Pau. I arahkan you, bukan dia minta, I arahkan you sekarang terus ke pusat penyerahan undi di Maktab Teguh Bainun, Mengkuang. Saya kata saya tak sihat sangat malam ni. Dia kata apa pun arah kayu. Sebagai Esko Angkatan Muda Keadilan Malaysia ketika itu, saya akur dengan arahan seorang ketua. Saya letak telefon, saya terus telefon saudara Afzal Khan Ahmad, waktu Angkatan Muda Keadilan Perbatang Pau. Saya kata, Afzal, tunggu saya di rumah, saya nak ambil, kita kena ke Tengku Bainun sebab saya dapat arahan daripada Ezam. Sampai di Tengku Bainun, saudara, di pusat penyerahan undi, yang ada cuma pihak SPR dan polis dan beberapa orang UMNO, Barisan Nasional.
Jentera parti PKR sudah tidak ada dalam dewan ketika itu. Dan ketika kami masuk, saya dengan Abzal masuk, 10 minit kemudian semua diarahkan keluar. Cuma tinggal pihak SPR dan juga polis. Saudara Abzal akur dan beliau keluar bersama dengan Jentera UMNO. Saya mengambil keputusan untuk tetap di dalam dewan kerana ini arahan ketua. Ketika itu Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah ataupun OCPD SPT adalah Nur Rashid Ibrahim. Sekarang ni Tan Sri Nur Rashid Ibrahim ataupun Tan Sri lah. Sekarang dia dah pension, bekas timbalan Ketua Polis Negara, pangkat terakhir beliau. Seorang yang hebat. Dan beliau arahkan saya keluar. Saya berkata, tuan, selagi ada manusia dalam dewan ini, saya tidak akan keluar. Saya hanya nak melihat peti-peti undi di atas pentas itu. Tidak ada siapa yang sentuh. Dia kata, kamu kena keluar, ini arahan. Saya kata, saya tak akan keluar. Kalau arah saya keluar, saya keluar, saya akan buat wara. Saya akan menjerit di luar, berkata ada penipuan. Dan saya diarahkan duduk sebelah kanan dewan. Saya masih ingat, saya duduk sebelah kanan dewan sehingga pukul 3.15 pagi. Saya keluar bersama polis, Tan Sri Nur Rashid Ibrahim, Ketua Polis Daerah, pegawai SPR iaitu DO Pegawai Daerah Sampai Tengah, tak salah saya nama dia Muzamil, tak salah orang gemuk-gemuk, dan ramai lagi lah daripada SPR dan polis. Alhamdulillah, tidak ada siapa yang pergi ke atas di atas pentas yang ada peti-peti undi ketika saya dalam dewan. Dan tidak berlakulah penambahan-penambahan kertas undi, kerana di bawah saya selut dan saya hormat ketegasan Tan Sri Nur Rashid Ibrahim. Beliau ikhlas, jujur dan amanah ketika menjaga peti-peti undi, dan beliau akur dengan perjanjian bahawa tidak siapa pun dibenarkan untuk mendekati peti-peti undi di atas pentas. Itulah maruah parti keadilan rakyat. Satu-satunya parlimen yang menang atas arahan Eza Muhammad Noor lah. Saya dengan Afzal Khan masuk ke Dewan Teguh Banyu untuk memastikan peti undi Parlimen P044 Permatang Pau tidak diganggu, dipegang atau ditambah atau dikurangkan kertas undi yang ada dalamnya. Saya cerita ni bukan nak ambil kredit, tapi saya nak bagi tahu bahawa tokoh hebat, pengorbanan, jasa besar Datuk Muhammad Eza Muhammad Noor menyelamatkan maruah parti. Pada ketika itu yang tinggal cuma satu parlimen. Dan kenapa hari ini ada juga kita dengar suara-suara sumbang, yang masih macam ada sesama kita, bukan orang lain. Sepatutnya perkara seperti tak pernah berlaku. Kita kenang baik dia. Merajuk itu biasa, kecewa itu biasa. Bukan mengkhianati parti seperti dilakukan oleh Azmin Ali, Nuraidah dan lain-lain, hingga jatuhnya sebuah kerajaan.
perkara besar, perkara pokok yang patut diberi perhatian. Bukan kita menyerang tokoh hebat, insan yang berjasa besar kepada parti, yang sanggup dipenjara, yang sanggup berpisah dengan anak-anak yang masih kecil, dengan istri yang masih muda. Ketika itu saudara Izam masih muda, remaja. Inilah pengorbanan seorang tokoh. Karena itulah saudara, gerak 98 ini alhamdulillah kita mendapatkan ramai ahli-ahli. Malah kita melakukan jejak reformis. Kita mencari kembali reformis-reformis lama yang terpinggir, yang kecewa, untuk kita kembalikan mereka ke landasan perjuangan. Kalau andainya mereka kecewa dengan seseorang buah dalam parti, tapi mereka jangan kecewa dalam perjuangan ini. Kita gerak 98 terbuka. Selagi mereka berada di atas landasan perjuangan, selagi mereka bersama dengan perjuangan reformasi, menyuburkan reformasi, jiwa mereka jiwa reformasi, Islam, insya-Allah gerak 98 mengalu-alukan, dan kita akan rekrut anak-anak muda sebagai pelapis biar gerak sampai ini terus subur. Walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim telah dinobatkan sebagai Perdana Menteri, gerak 98 akan terus memainkan peranan, menyalurkan maklumat, memperkasakan jiwa dan minda rakyat demi sebuah perjuangan, menjadi pewaris kepada perjuangan yang benar. Dan saudara, kita mohon kepada semua yang menonton selepas ini secara live ataupun rekaman, agar bersama-sama dengan gerak 98, selagi saudara berada ataupun menjiwai semangat reformasi, kami gerak 98 Pulau Pinang mengalu-alukan semua peringkat umur 19 tahun hinggalah ke 90 tahun. Tak ada masalah bab umur. Kita nakkan mereka yang benar-benar ada semangat. Cuma kita nak maklumkan bahawa gerak 98 tidak menjanjikan pulangan lebih RM1. Kerana perjuangan kita ikhlas, perjuangan kita demi rakyat, untuk rakyat, dan kita menjadi pendengar dan perasa demi nadi rakyat. Dan seterusnya, sebelum kita tutup, kita minta Saudara Zulkifli Hashim memberikan sepatah dua kata. InsyaAllah kita akan bicara lagi selepas Zulkifli. Kita minta Saudara Mansur sekali lagi untuk berkongsi cerita atau pengalaman ataupun apa juga saranan kepada penonton. InsyaAllah. Abang Zul. Terima kasih Saudara Fendi untuk menjelaskan yang telah berbicara panjang lebar untuk menjelaskan fungsi dan perjuangan gerak 98 ini di bawah Datuk Izam Anwar, ya. Dan kita gerak 98 di Montebar, di peringkat di Montebar, kita telah pun merancang untuk untuk nak memberikan satu wadah baru yang sebenarnya selama ni kita ingat yang kita tidak bergerak seperti macam yang sekarang ini, kerana dahulunya kita ada pemimpin-pemimpin yang kita memberikan laluan yang kita rasakan mempunyai kewibawaan meneraju,
baik di peringkat parti ataupun DUN dan juga dalam kawasan parlimen. Namun malangnya kita melihat bahawa sekarang sudah melencong jauh daripada kita punya hasrat yang sebenar. Oleh kerana itulah yang membuatkan kita lah ni kita mengorakkan kembali untuk membentuk satu reformasi yang baru supaya kita dapat menjelmakan kembali prinsip-prinsip perjuangan reformasi. Reformasi ini dia mesti kena berterusan. Dia tak boleh kita hanya sekat untuk nak habis pilihan raya kita habis. Tidak, kan? Dan banyak kita tengok kumpulan-kumpulan dan juga yang telah kita beri memberi keutamaan, kan? Mandat rakyat, tetapi sepanjang 10 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, kan, kita amat kecewa dengan apa yang telah dibawa. Jadi kita berharaplah pada kali ini supaya kita kawan-kawan semua untuk kali kita kena bersama-sama dengan gerak 98 dan bagi memberi satu imej baru kepada reformasi yang telah sama-sama pada tahun 98 telah diberi telah mengorak langkah, kan, membawa untuk nak merealisasikan agenda yang telah disuburkan oleh yang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang tu saya untuk setakat ini dulu. Jadi nanti lain kali kita akan bicara lagi. Terima kasih Abang Zul. Terima kasih Abang Zul. Tak ada pula ni. The Bluetooth device is ready to pair. Terima kasih, minta maaf kita ada sedikit sekiranya teknikal. Dan tadi saya dah maklumkan bahawa tokoh hebat ini, dan kalau nampak ni tokoh UMNO. Tokoh UMNO ni pun tebal serta IPAS. Itulah dia Saudara Zulkifli Hashim. Bukan kaleng-kaleng. Orang muda nak kata kaleng-kaleng. Inilah dia. Tokoh UMNO ni pun tebal serta IPAS yang sekarang ni menjadi gerak ni pun tebal. InsyaAllah kita yakin dan percaya gerak akan terus memantapkan, menyuburkan dan bertapak berakar umbi di Limau Tebal ini, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton live ini dan rakaman nanti insyaAllah. Dan sebelum kita tutup majlis, kita dengar dulu pandangan dan kupasan dan juga mungkin nasihat daripada Ketua Gerak Parlimen Papa Tampau, Saudara Mansur Muhammad Noor. Baik, terima kasih Saudara Fendi.
Ya, saudara dan seluruh rakyat Malaysia sekalian, penantian 22 tahun, berbagai-bagai onak dan duri telah ditempuhi oleh pemimpin yang amat kita sayangi, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan insyaAllah pada hari Selasa nanti sama-sama kita berdoa agar segala urusan dipermudahkan dan diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong untuk dinobatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, pemimpin yang amat disayangi, dikagumi bukan saja seluruh rakyat Malaysia tetapi di seluruh pemimpin-pemimpin di dunia, mengagumi kredibiliti beliau sebagai seorang pemimpin yang tersohor, seorang pemimpin yang cukup tegas, adil, berdisiplin dan berwibawa. Alhamdulillah, sepatutnya kita patut berbangga mempunyai pemimpin yang cukup menu, cukup ramuan, cukup untuk kita bangga buat rakyat Malaysia. Tetapi masih ada juga yang tidak berpuas hati. Mungkin selepas ini ribu-ribu bulan-bulan yang dia orang masuk, mungkin dia orang dah tak dapat kot selepas ini. Itulah mereka buat berbagai-bagai spekulasi, memfitnah Datuk Seri dari dulu sampai sekarang dengan berbagai-bagai fakta yang auta dan cerita-cerita dongeng yang tidak boleh diterima akal. Bukan saja kita, golongan remaja, budak-budak pun dengar, biar betul ni Papa, biar betul. Memang tak betul cerita dia, tetapi kita lihat mereka-mereka yang bersekongkol untuk menjatuhkan beliau. Apa yang terjadi pada mereka? Ada yang lumpuh, ada yang kehilangan isteri dan sebagainya. Jadi ambillah iktibar daripada apa yang berlaku, dan juga kita berharap selepas ini apabila Datuk Seri memimpin negara, jadikanlah pengalaman 22 bulan yang dipimpin oleh seseorang yang boleh dikatakan diktator. Beliaulah yang telah menjahanamkan Pakatan Harapan. Dan insyaAllah kita ambil iktibar dari pengalaman tersebut dan kita baiki bersama-sama. Kita gerak bersama-sama dengan kepimpinan. Kita menjalankan suatu tugas untuk rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Dan sekiranya ada sebarang kesilapan atau salah takbir urus, maka kita akan memperbetulkan demi rakyat. Dan insyaAllah kita pasti rakyat akan mendapat manfaat setelah Datuk Seri ditabal sebagai Perdana Menteri yang ke-9 nanti, insyaAllah. Kerana Datuk Seri adalah pejuang rakyat tulen, pejuang reformasi, pejuang yang tidak pernah mengenal arti penat dan jemu, pejuang yang sanggup meninggalkan anak dan isteri, pejuang yang sanggup terpenjara, pejuang yang sanggup tidak dapat melihat ibunya di saat-saat kematian, hari kematian. Ini amat menyedihkan kita, saudara-saudara. Namun darah seni, darah perjuangan yang lahir pada dirinya sentiasa segar dan kini bercambah di seluruh pejuang-pejuang otak-otak reformis. Dan insyaAllah kita akan selepas ini kita akan mengadakan program-program bersama otak-otak reformis, jejak otak reformis, dan untuk mantapkan lagi gerak 98 bersama dengan kepimpinan Parti Keadilan Rakyat dan Pakatan Harapan. Kita menggembleng tenaga dari akar umbi ayuh untuk PRU yang ke-15 nanti. Kita pastikan bahawa pokok pengkhianat ini tidak diberi
rakyat lagi. Sekian, terima kasih. Terima kasih penutup yang baik daripada Abang Zul dan Saudara Mansur. Hebat. Ini hari pertama saudara, dah hebat macam ni. Dan insyaAllah Gerak 180 Pinang akan teruskan program live. InsyaAllah kita akan dalam lagi mungkin 1 atau 2 hari lagi. Dan sebelum tu dari penerangan Abang Zul, penerangan Saudara Mansur, bagaimana semangat yang ada di dada mereka, kekuatan jiwa mereka di atas nama reformasi, memartabatkan semangat ini agar terus subur. Kita bergerak bukan sendirian, kita bergerak dengan sokongan akar umbi. Hari ini Limau Tebal, InsyaAllah akan kita perkenalkan. Telah pun ada tokoh hebat, sayap wanitanya, orang berpengalaman, menerajui wanita Gerak 98 di Limau Tebal. Dan kita ada sayap pemudanya, sayap pemuda Gerak 98 di Limau Tebal. Di Limau Tebal sudah cukup kukuh. Abang Zul dan rakan-rakan telah letakkan pancang di Cangkat, di Sungai Duri, di Sungai Baung, di Sungai Bakap, di Simpang 4, di taman apa, saya lupa taman depan itu sikit, di Waldo, di Bukit Pancor, atau di 300 kaki, Limau Tebal, Sungai Aceh, Sungai Jenam, semua sudah ada. InsyaAllah kita yakin dan percaya Gerak 98 akan membantu parti untuk terus menerajui parlimen dan juga DUN Sungai Aceh, DUN Sungai Bakap, dan parlimen Limau Tebal. InsyaAllah saudara. Ya, tadi hari ini program ini, tadi saya terima mesej, baru terima mesej. Kenapa pertahankan exam? Ini bukan masalah pertahankan exam mana. Ini hakikat. Kenapa beliau diserang? Sebenarnya jangan kita terpengaruh dengan mainan musuh. Kerana kembalinya saudara Ezam ke dalam parti, itu yang paling dibimbangi oleh musuh. Kerana parti akan bertambah kukuh. Bayangkan saudara, Gerak 98 ditubuhkan, kita telah jelajah seluruh Malaysia. Semalam Gerak 98 dari Kedah di bawah pimpinan Datuk Zuraini Rahim, sahabat lama saya, hampir lebih daripada 5 parlimen Kedah, dari Kedah, membuat laporan polis di atas seorang kucing burak daripada Sabah ke Sarawak, Jufanti pada nama dia. Budak ni saya dah tengok video dia. Bagi saya tak tengok habis sebab saya tengok dia cakap budak ni budak cari makan. Adalah yang mana yang musuh-musuh kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, musuh-musuh PKR ni yang menaja. Dan budak ni tak akan bagi apa-apa kesan pun kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia bercakap, dia dapat maklumat daripada maklumat sahih daripada ini mana tentang IMF. Dia kerja pun tak ada, kerja menipu saja, harap duit daripada bantuan dan dapat maklumat.
Jadi kunci-kunci kuat macam ni akan wujud ketika kepimpinan negara yang sekarang ni tercungap-cungap macam ikan. Saudara yang pernah mancing ikan ni, kita pancingkan, saya ambil tentang daripada Ketua Gerak Selangor, sahabat saya Zaidi, dia sebut ikan bila kita kena pancing dia mengelupur. Saya tambah lagi sikit, biar dia, kita tarik dia ke atas, dia mengelupur dan cungak-cungak ke atas, lepas tu dia mati sendiri. Tak payah kita pegang dia. Silap-silap pegang kena duri, tak kena duri pun tetap kena hanyar dia. Orang Penang, orang kata hanyar dia. Jadi budak ni bukan ikan boleh makan, dia jenis ikan apa tu, gabuntai. Purukang boleh agak makan, kalau buntai nak buat apa, buat hiasan je lah. Jadi orang ni semua tadi esok jadi kenangan sejarah, kita jadikan hiasan. Hiasan dulu Azmin Ali pernah kata, ingat tak dia kata, UMNO tu dia nak ada lagi, dia tak nak harapkan UMNO sebab dia jadikan sejarah. Besok orang tanya dia, Tok UMNO tu apa? Ni Azmin dengar ni, Noh Omar dengar ni, Noh Omar kena dengar. Azmin kata, Azmin Ali kata, Tok UMNO tu apa? Dia kata tu Noh Omar tu UMNO. Itu yang orang yang hina UMNO, orang yang londehkan UMNO, orang yang katalkan Noh Omar, hari ini bersekongkol. Jadi orang-orang ni kita tak kata dia macam Azmin kata dekat Noh Omar. Kita nak beritahu. Orang tanya tu macam mana Azmi Ali tu macam gantung tu kat buntai. Kan? Kalau ada apa tak boleh makan, buat apa? Buat hiasan je lah. Sejarah. Akhirnya merepuk sendiri, dimakan bubuk. Dia tak pernah tinggal pun satu benda yang dibanggakan oleh rakyat Malaysia. Orang macam ni tak tinggalkan kenangan manis untuk Malaysia, tetapi meninggalkan sejarah pahit, sejarah hitam, hinggakan ekonomi negara menghudum, hinggakan pelabur asing hilang keyakinan kepada negara. Kerana mereka itulah apabila kehidupan mereka meletakkan kebendaan sebagai kiblat. Kebendaan, kekuasaan, kemewahan di depan, rakyat terpinggir. Yakin dan percayalah, negara akan terus mundur, rakyat terus tersiksa. Yang seperti Saudara Mansur kata tadi, yang dipetik daripada kata-kata keramat Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang kaya bertambah kaya, yang miskin terus papa kedana. Tuan-tuan dan puan-puan, jika takut dengar risiko, usah bicara soal perjuangan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.